Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi kasihi ibu dan ayah, guru-guru serta rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kawan-kawan dengarkan kisah peristiwa Isra Mi'raj dalam sirah. Ya kawan-kawan, tahun duka cita baginda tempuhi Abu Talib dan Khadijah menghadap Ilahi. Lantas, tanggal 27 Rejab tahun ke-10 kerasulan, Allah telah menghiburkan baginda dengan satu peristiwa agung. Peristiwa apa ya? Ya, apalagi Isra dan Mi'raj, subhanallah. Isra adalah perjalanan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kawan-kawan yang dikasihi, pada suatu malam ketika Nabi Muhammad sedang tidur, tiba-tiba datang malaikat Jibril membelah dada baginda, dikerahkan hati dan disucikan dengan air Zam-Zam. Selepas itu dimasukkan hikmah ke dalam hati baginda sebagai persediaan untuk menghadap Rabbul Izzati di langit sana. Maka bermulalah episode Isra Nabi Muhammad SAW. Burak diutus jadi tunggangan, sepantas kilat tuju ke Aqsa. Rasulullah mengimamkan para nabi. Seusai solat ditanya Jibril, arak dan susu mana pilihanmu? Baginda pilih apa ya? Ya, baginda telah memilih susu simbolik kepada fitrah. Kawan-kawan nak tahu macam-macam peristiwa pelik diperlihatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lain tidak bukan ini untuk menguji dan meningkatkan ketakwaan baginda. Demikianlah kita sebagai umat baginda, banyak ujian yang perlu ditempuhi. Lebih-lebih lagi di musim PKP, PKPB dan PKPP. Ada yang hilang kerja, ada yang sakit, bahkan ada yang kematian orang tersayang akibat virus COVID-19. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Tuhan yang telah mentakdirkan akan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Ya kawan-kawan, perjalanan Mi'raj Nabi teruskan lagi. 7 petala langit direntasi, dipertemukan dengan para Nabi. Nabi Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Harun, Musa dan Ibrahim. Diperlihatkan syurga neraka, dosa pahala diperjelaskan. Alangkah terkejutnya baginda apabila melihat kepala dipecahkan dengan batu berulang kali. Sembuh semula, pecah lagi. Sembuh semula, pecah lagi. Aduh, sungguh dahsyatnya siksaan di neraka sana. Tidak cukup dengan itu, baginda diperlihatkan dengan pelbagai siksa dan azab api neraka yang akan menimpa pada manusia. Allahu Akbar. Kawan-kawan, takutilah ke azab Allah yang maha dahsyat. Usahlah kita melakukan dosa maupun maksiat seperti tinggalkan solat, mencuri, mengambil domba dan derhaka pada ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada seksa dan azab api neraka. Kefarduan solat di Sidratul Muntaha 50 waktu, jumlah dikurnia. Pesan Nabi Musa diikuti baginda, rayuan Nabi diterima yang esa. Rupa-rupanya Allah ingin mengurniakan Nabi dengan penawar jiwa, penawar hati dan pengubah duka lara. Apa agaknya ya? Ya, solat. Allah Subhanahu Taala telah memfardukan solat pada kita semua. Jadi kawan-kawan, jangan sesekali tinggalkan solat. Nanti syaitan bertambah dekat, maksiat mendekat-dekat hingga sukar nak bertaubat. Bahkan bertambah dahsyat bila terikut ajaran sesat. Ajaran Ibu Yati? Astaghfirullahalazim. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kawan-kawan, perjalanan yang dirasakan panjang, rupa-rupanya hanya satu malam. Allahu Akbar. Keesokannya baginda menceritakan peristiwa ini kepada penduduk Mekah. Mustahil, Muhammad pembohong. Nabi dicerca, dihina, bahkan dianggap gila. Namun demi dakwah baginda tetap berusaha. Tersentak, kaum Quraisy tiada percaya, hanyalah Abu Bakar yang membenarkannya. Orang kafir semakin kufur, orang yang beriman semakin bertakwa. Demikianlah kisah agung yang berlaku ke atas kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW. Sebagai pengajarannya, marilah kita jadikannya sebagai teladan. Contohi baginda sebagai ikutan. InsyaAllah syafaat Nabi dan syurga menanti kita di hadapan. Sekian daripada saya, Aisyah Humairah mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.